Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini cikgu akan membincangkan soalan nilam kertas model SPM set 1 bahagian B kertas 2. Untuk bahagian ini kamu wajib menjawab semua soalan, okey? Yang merangkumi 45 markah lah. Kita lihat soalan 11. Cikgu teruskan kepada soalan 11 kerana 1 hingga 10 telah dibincangkan di bahagian A sebelum ini. Berikut adalah pelan kewangan dan perbelanjaan sebenar Zainal dalam masa sebulan. Ini pelan kewangan, yang ini pelan perbelanjaan sebenar. Dia ingin membeli pangsa puri sendiri yang bernilai RM150,000 dengan membuat pinjaman bank selama 25 tahun. Dia perlu menjelaskan wang pendahuluannya sebanyak 10% dalam masa setahun. Okey. So, ni dia punya keyword, membeli pangsa puri sendiri bernilai RM150,000, dia nak buat pinjaman bank selama 25 tahun dan dia perlu menjelaskan wang pendahuluan 10% dalam masa setahun. Adakah Zainal dapat membayar wang pendahuluan tersebut dan memiliki pangsa puri baru? Okey, kita buat pengiraan dahulu. Wang pendahuluan adalah 10% daripada RM150,000 iaitu RM15,000 setahun. Untuk sebulan, bahagi kepada 12, RM1,250 sebulan untuk bayaran wang pendahuluan. Okay, dia kena ada baki daripada pelan kewangan sebanyak 1,250 lah. Kalau ikut pelan kewangan ini, dia ada baki 1,295. Okay, dan dia dah buat simpanan, dah belanjaan semualah. Dan kamu boleh lihat pada belanjaan sebenarnya baki dia adalah RM1,000. Tapi tak ada masalah sebenarnya kalau dia boleh buat penjimatan ya, dari segi bil, elektrik, air dan telefon ya, dia berjimatlah, dan juga makan minum, dan dia juga boleh membuat penjimatan di bahagian pengurusan diri. Kalau dia betul-betul ikut kepada pelan kewangan, dia boleh membayar wang pendahuluan tersebut lah. So kita jawab, Zainal dapat membayar wang pendahuluan sebanyak RM1,250 sebulan mengikut pelan kewangannya. Sekiranya dia mengurangkan perbelanjaan sebenar untuk mendapatkan baki sebanyak RM250. Sebab untuk perbelanjaan sebenar, dia short RM250 lah. So, kalau dia ikut pelan kewangan, dia boleh mendapat wang pendahuluan yang mencukupi. Okay? So, untuk markah di sini kita ada 1 markah. Okay, untuk pengiraan ini kita ada 1 markah. So, 2 markah lah. Soalan seterusnya. Lengkapkan jadual 11 di ruang jawapan. Merujuk jadual 11, adakah matlamat Zainal berpandukan konsep SMART? Okey, kalau untuk SMART, S-M-A-R-T, untuk khusus, justifikasinya adalah membeli sebuah pangsa puri. Wants to buy an apartment. Untuk yang BI lah di LPM. Untuk measurable, RM150,000 dengan membuat pinjaman bank selama 25 tahun. Wang pendahuluannya sebanyak 10% dalam masa setahun. Ataupun kalau ayat ni terbalik pun tak ada masalah, kita masih bagi markah lah, 1 markah setiap satunya. Okay? Untuk A, attainable, boleh dicapai, boleh dilihat melalui pelan kewangan dibina. Boleh dicapai ataupun kamu boleh tulis jika dia akur kepada pelan kewangan dibina. Boleh. Dia punya keyword di sini adalah pelan kewangan. Attainable, boleh dicapai jika dia follow lah, dia ikut dia punya pelan kewangan. R, realistik, kerana Zainal mempunyai pendapatan sendiri. T, time bound, tempoh masa 1 tahun untuk membayar pendahuluan, 25 tahun bagi bayaran ansuran. 1 markah setiap satu ini, okey? Dan kita kena jawab, ya, matlamat Zainal berpandukan konsep SMART. Zainal tahu matlamat kewangan dengan pelan kewangan yang baik serta mempunyai perancangan yang bagus. Ini pun 1 markah. Okey, sebab soalan dia tanya adakah dia berpandukan konsep SMART? Ya, 1 markah. Soalan C. Sekiranya Zainal mendapat tawaran kerja lain dengan kenaikan gaji sebanyak 10%, apakah kesan terhadap perbelanjaan sebenar? So, kalau dia punya gaji naik 10%, daripada RM3,000, naik 10% darab RM3,000, so dia punya gaji baru telah menjadi RM3,300. Okey? Bila dia ada tambahan gaji ini, apabila gaji Zainal dinaikkan sebanyak 10% sebulan, maka jumlah simpanannya akan bertambah. Dan Zainal juga dapat menggunakan kenaikan gajinya bagi membuat bayaran wang pendahuluan pangsa purinya dengan lebih cepat. Okey, mungkin tak perlu pun setahun, mungkin hanya 11 bulan. Okey, contohnya lah.
So, ini satu markah lah. Okey, ini satu markah ya. Sebab soalan minta apakah kesan terhadap perbelanjaan sebenar. So, kesan satu je lah, satu markah. Untuk DLP yang bawah ni, when Zainal's salary is increased by 10% per month, hence the amount of his savings will increase and Zainal can also use his salary increase to make the payment of down payment of his apartment in a short time. Okay, 1 mark. Soalan seterusnya, lengkapkan jadual 12 di ruang jawapan bagi persamaan y per x, y sama dengan 12 per x dengan menulis nilai-nilai P, Q dan R. 3 markah. Senang sahaja. Tengok P, Q, R. Kamu gantikan nilai X dalam persamaan ini. Ini adalah persamaan salingan ataupun inverse. Okay. So, untuk P masukkan sahaja negatif 12 bahagi negatif 4. Kamu akan dapat negatif 3. Untuk Q, 12 bahagi negatif 0.5. Kamu dapat negatif 24. Bagi R pula, 12 bahagi 2.5 kamu akan dapat 4.8. Satu markah setiap satunya. Seterusnya dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukis graf yang diberi tadi mengikut julat X negatif 4 sehingga 4. Okay? So, seterusnya mestilah melukis graf lah. So, graf yang sepatutnya diperoleh adalah seperti ini. Cikgu jelaskan pemarkahan bagi graf. Bagi graf ini, kamu wajib ikut skala yang diberi. Okey, 2 cm 1 unit pada paksi X, 2 cm pada 5 unit untuk paksi Y. So, kita akan lihat dia punya paksi dahulu. X kita nak negatif 4 sehingga 4 dengan skala 2 cm kepada 1 unit. So, dia negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okey, paksi X betul. And then paksi Y kita nak skala kita 5 lah. So kita nampak pertambahan 5, 10, 15, 20, 25. Sama juga di bawah negatif 5 hingga negatif 25. So paksi dia betul. So untuk paksi betul, kedua-duanya satu markah. Seterusnya lihat semua titik ditandakan dengan betul. Semua titik ada ditandakan dengan betul. Kita lihat berpandukan graf lah. Okey, so semua ada. So, semua point ada. Point cukup 2 markah. Okey, untuk markah yang seterusnya, graf 4 markah. Kita akan tengok lengkuk. Lengkuk dia smooth ke? Lengkuk itu tidak bergegar. Maksudnya tidak boleh ada gegar ataupun putus. Okey? Ataupun lukisan ni sampai sini kan. From here until here. Tapi awak terlebih. Okay, terlebih pun tak mahulah. Okey? So, untuk dapatkan satu markah terakhir tadi, graf kamu ini bentuk lengkuk dia kena licin dan kemas. Okey? So, 4 markah untuk graf. Seterusnya, dari graf, cari nilai Y apabila X sama dengan 1.8. Okey, ini untuk BI dia salah lah. Okey, sebenarnya 1.8. Okay, cari nilai Y apabila X 1.8. Kamu lihat pada paksi X 1.8. Guna pensel, naik atas sampai sentuh graf awak. Tarik ke paksi Y. Semua lukisan graf ini kena guna pensel. Paksi, lukisan lengkuk dan titik semua guna pensel. So, kamu akan dapat nilai di sini. Okey. Iaitu 6.5. Sebenarnya kita terima plus minus 0.5. Di mana jawapan yang diterima hanyalah 7.0, 6.5 dan 6.0. Ini sahaja, 3 ni sahaja yang diterima. Kalau kamu tulis jawapan 6.75 lah, 6.89 lah, itu tidak diterima. Sebab kamu tak boleh buat bacaan yang digital berdasarkan mata kasar kamu. Okay? So, kita kena buat anggaran yang macam ni lah. So, ini nombor yang kita terima sebab dia boleh dibaca melalui graf kamu. Petak terkecil itu 0.5 kan. So, satu markah kalau betul. And then yang ni, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 13. So, negatif 13 di bawah sini. Tarik ke graf dan naik ke paksi X. Kamu akan dapat nilai negatif 0.9 ataupun plus minus 0.1. So, kita terima jawapan negatif 0.1, negatif 0.9, negatif 0.8. Itu sahaja nilai yang diterima. Okay, satu markah juga. Kebiasaannya, jika kamu salah jawapan di sini, salah satu atau kedua-duanya, graf kamu mesti tak akan dapat full mark. Graf kamu tak akan dapat markah yang terakhir tadi. Kamu akan dapat 3 sahaja. Okay, ini pun penentu jugalah. Okay.
Soalan yang seterusnya, diberi bahawa persamaan matriks seperti ini, cari nilai M dan N, 2 markah je. Maksudnya soalan ini senang, 2 markah je ya. So untuk menjawab soalan ini kita lihat semula lah. Untuk sesuatu matriks A, kita mesti ada unsur A, B, C, D. Ini untuk matriks 2 kali 2 lah. Okay, silibus kamu 2 kali 2 sahaja. Okay, untuk suatu matriks A, songsangan dia, darab matriks ini, sama juga macam matriks A, darab songsangan sendiri, akan mendapat matriks identity. I ini identity. Okay, ini matriks identity. Okay. Dan kita tahu matriks songsangan adalah 1 per A ditolak beca dalam kurungan matriks yang asal tadi ni, A dengan D tukar tempat, B dengan C tukar simbol. Okey, ni cikgu sebut adi tolak beca. Cikgu senang nak hafal. Adi tolak beca yang di bawah ni adalah penentu matriks. Kalau dia sama dengan kosong, matriks songsang tidak wujud. Ingat tu. So, kita bandingkan yang diberi dengan bentuk kita yang mana satu ya, A inverse A ke A inverse. A inverse tu songsang lah. So, kita tengok dia ada 1 per M. 1 per M and then ada bracket ni. So, ini adalah songsangan. So, kita katakan dia A inverse. Yang kedua ini adalah matriks asal kita. Dan yang ini adalah identity. Okay. So, kita boleh cari nilai N. Kalau N ni dengan 9 sebenarnya bertukar tempat. Okay. Maaf. N ni dengan 9 sebenarnya bertukar simbol sahaja kan. 9 asalnya dia negatif 9 menjadi positif 9. Maka N ini asalnya 1. So, dia jadi negatif 1. 1 markah. Untuk M, kita terus rujuk kepada adi tolak beca. Okey. 6 darab negatif 4 tolak negatif 9 darab 1. Terbalik sikit, sorry ya. Negatif 9 darab 1. Tapi sebab dia salah satu negatif, so still jawapan kita betul lah. So, negatif 15. 1 markah. Okey. Seterusnya, kita ada rajah seperti di sebelah ini. Segi 4 tepat A, B, C, D dan sebuah segitiga bersudut tegak A, D, E. Diberi perimeter segi 4 tepat ABCD itu ialah 38 cm. Hitung panjang AB. Kita nak cari panjang AB gunakan kaedah matriks. Maklumat dia perimeter 38 guna kaedah matriks. Maksudnya kaedah lain tidak ada markah. Okey. So, hint di sini dia dah bagi tahu kita ada segitiga sudut tegak, nampak ni? Okey, dan kita ada nilai 10 cm untuk hypotenuse dengan 6 cm di bawah tapak ni. So, kita boleh cari panjang AD guna teorem Pythagoras. Di mana AD adalah punca kuasa 2, hypotenuse 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Oh, maaf, typo di sini tertinggal. So, tolak 6 kuasa 2. Okey, kena ada kuasa 2. Jawapannya adalah 8. Okey, so AD ni adalah 8 cm. Sama juga dengan BC ini pun 8 cm. Okey. So now kita guna maklumat yang kedua diberi perimeter, okey. Dan kita dah tahu tadi 2x tolak y sama dengan 8. Kalau nak guna kaedah matriks kita perlukan 2 persamaan. Maka ini adalah persamaan pertama yang kita dapat. Persamaan kedua kita kaitkan dengan perimeter lah. So 2 kali x tambah 3y sebab AB ni sama panjang dengan CD kan. So 2 kali x tambah 3y tambah AD dan BC yang kita dah tahu 8 tadi. 8 tambah 8 sama dengan 38. Okey. So, lebih mudah macam ni lah. Kita dah tahu ada 8. Kita guna nombor lah. Tak payah dah guna 2x tolak y darab 2. Tak perlu ya. So, kita akan dapat. Ini kita darabkan dengan x dapat 2x. 2 darab dengan 3y. Kita dapat 6y. 8 tambah 8 ni kita pindah pergi ke belah kanan. Jadi negatif lah. Tolak 8 tolak 8. So, kita akan dapat 2x tambah 6y sama dengan 22. Kita lihat dia ada faktor sepunya terbesar 2. Kita boleh bahagi semuanya dengan 2. So, kita akan dapat x tambah 3y sama dengan 11. So, ini kita punya persamaan yang kedua. Kita susunnya tengok ya. Persamaan pertama 2x tolak y sama dengan 8. Persamaan kedua x tambah 3y sama dengan 11. Kamu kena pastikan susunan dia x di depan, diikuti dengan y, diikuti dengan sama dengan dan seterusnya nombor. Dapat yang ini 1 markah, yang ini pun 1 markah. Seterusnya kita susun dalam bentuk matriks 2, negatif 1, 1, 3. Okey. Lepas tu yang kita teringat x, y sama dengan belah kanan ni ikut je 8, 11. Okey, semuanya dua baris ni.
Kita punya matriks. Okay. So, dah dapat ni, 1 markah lagi. Seterusnya kita mencari XY. So, kita kena tinggalkan XY lah sebelah kiri. Bila kita pindahkan matriks ini ke sebelah, kita kena fikir matriks asal akan menjadi matriks songsang lah. Itu yang menjadi 1 per Adi 2 darab 3 tolak B dengan C ni. Negatif 1 darab 1. Lepas tu, A dengan D tukar tempat, B dengan C tukar simbol. Jangan lupa kita punya 8 dan 11. Urutan itu kena betul. Urutan ini kena betul. Okey, jangan terbalik-terbalik. XY tak mau belah kanan, kita nak XY kita belah kiri je. Tetap di situ. Okey? Barulah kemas dan dapat markah. Okey? So ni, next kita buatlah pendaraban. 2 ini kamu kena buat pendaraban matriks lah. Untuk yang depan ni senanglah 6 tambah 1, 7 lah, 1/7 kan. Okey, untuk yang ni, untuk yang 2 ini, kamu kena buat pendaraban matriks. Macam mana cikgu selalu ajar murid cikgu? Cikgu akan buat macam ni. Matriks yang pertama, ini cikgu buat di tepi sini. 3, 1, negatif 1, 2. Matriks yang kedua, kita buat peta macam ni. Kita letak dekat atas. 8, 11. Okey? Lepas tu, ambil pensel kamu. Cikgu ambil warna lain lah. Kita buat garisan. Okey, untuk 3, 1, buat 1 garisan. Negatif 1, 2, buat 1 garisan. Okey, 8 dan 11, kita buat lagi 1 garisan. Menegak lah sebab dia menegak kan. Nampak tak ada persilangan di situ? So, persilangan itu menunjukkan unsur yang kita akan dapat setelah kita buat pendaraban tadi. Kita tengok ya. Cikgu ada di sini. Ada persilangan 1. Dan sini pun ada 1 persilangan. Okay, untuk persilangan itulah kita buat pengiraan pendaraban tadi. Untuk unsur yang pertama ini, 3 darab 8. 3 darab 8 tambah 1 darab 11. Okay. Untuk unsur yang kedua ini, persilangan antara negatif 1, 2 dengan 8, 11. So, negatif 1 darab 8 tambah 2 darab 11. So, 3 darab 8, 24 tambah 11. So, ini 35. Okey. Yang sini pula negatif 1 darab 8. Negatif 8 tambah 22. Kita dapat 14 ni. Okey. So, kita sebenarnya dapat 1/7, 35, 14. Okey. Ini asal yang kamu dapat. Okey. Permudahkanlah. 1/7 darab 35 dapat 5. 1/7 darab 14 dapat 2. Okey. So, untuk pemarkahan dia, 1, 2, 3, sini 4. Okey. Kamu buat matriks songsang ini. Proses pendaraban tadi tak tunjuk pun tak apa. Ada yang reti guna kalkulator kan. Okey. Sini tak ada markah lagi ni. Kamu kena keluarkan. X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Okey, macam ni. 1, 1. Tapi soalan kita minta mencari panjang AB. So, AB adalah, ni, AB kan sama dengan X tambah 3Y. So, 5 tambah 3 darab 2, 11 cm. 1 markah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah. Okey? Soalan 14 menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 40 orang murid pada bulan Disember. Ni buku-buku dia. Okay, berdasarkan data dalam jadual 14, lengkapkan jadual 14A di ruang jawapan. Okay, sebelum cikgu tunjukkan dia punya ruang jawapan. Tengok ya. Ini adalah bentuk data tak terkumpul. Kenapa kita kata dia tak terkumpul? Sebab dia asing-asingkan bilangan buku 1, 2, 3 ni. Dia bukan buat 1 hingga 5. 1-5. 6-10. 11-15. Contohnya kan. Itu terkumpul. Yang ini tak terkumpul. Dia masih lagi ikut setiap satu nombor tu. So, ini belum terkumpul. Okay? So, kita ada kekerapan. Bilangan buku ini kita akan jadikan dia X. Ini adalah X. Ini adalah F. Okay. So, jadual dia. Kita akan buat memanjang lah. Okay. Kita punya X adalah bilangan buku 1 hingga 9. Okay. Dan dia dah bagilah sebenarnya F ni pun 8, 7, 6 ni salin je kekerapan ni semua sehingga 1. Dan dia beritahu kita sini jumlah murid kita 40 orang. So, jumlah F kita adalah 40. Ini kamu memang dah kena tahulah. Itu adalah hint daripada soalan. Okay.
Next, fx. Kamu kena ada fx, f darab x. Semua ini kena betul. Okey, termasuklah jumlah fx 150. Bila yang ini semua betul, satu baris ni kamu dapat satu markah. Sebaris betul, okey? Next, kamu kena ada x kuasa 2. X kuasa 2 ni nilai yang inilah. Kamu kuasa 2 kan semuanya. Okey? Semuanya betul, satu markah. Dan seterusnya fx kuasa 2. F darab je dengan x kuasa 2 ni. Ataupun fx ni darab dengan x ni. Yang penting jawapan dia sama je. So, ni semua kena betul. Termasuklah jumlah fx kuasa 2 ni betul. Satu markah. Okey, kalau kamu salah mana-mana nilai di satu baris ini, kamu terus tak dapat markah lah untuk satu baris tu. Okey, dia ikut, bukan baris, lajur. Dia ikut kolom ni, lajur. Okey, so ni 3 markah. Seterusnya, tentukan variance sisihan piawai. Okay, untuk variance bagi data tak terkumpul, kita ada x dengan fx. So, kita guna rumus yang melibatkan min. Kita cari min dahulu. Min adalah x bar, di mana rumusnya adalah jumlah fx bahagi jumlah f. Jumlah fx 150 bahagi jumlah f kita 40. Senang ada jadual, dah tinggal ambil je. So, jawapan kita 3.75. Okay, purata, satu markah. Okay, variance rumus dia seperti ini. Jumlah fx kuasa 2 per jumlah f tolak min kuasa 2. So, kita gantikan nilai kita jumlah fx kuasa 2 daripada graf kita, jadual kita 770 bahagi 40 tolak kita punya min kuasa 2. Satu markah lagi. Jawapan kita 5.188 lagi 1 markah. Kita bagi dalam bentuk 4 angka bererti ataupun 4 significant figures. 2 tempat perpuluhan pun boleh, 5.19. Okey. Tapi kita kena jagalah kekerapan, kita kena berjaga ketepatan jawapan sebab kita nak buat pengiraan seterusnya iaitu sisihan piawai. Jika kamu dapat nilai ini daripada kalkulator, jangan padam nilai tersebut, biarkan dia sebab nanti kamu tinggal tekan square root answer. Okey, tinggal tekan butang square root dan answer tadi. Okey, kita carry ketepatan tadi. Jawapan dia sepatutnya 2.278. Sisihan piawai lagi 3 markah. Okey? Harap jelas ya. Okey, soalan nombor 15 ini adalah insurans. Maklumat di bawah menunjukkan kadar premium tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans Permai berdasarkan polisi tertentu. Kita ada hayat, kemalangan, penyakit kritikal dan perubatan dan kesihatan. Okey, berdasarkan maklumat dalam rajah 15, kirakan premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Kita ada 2 situasi ni. Yang pertama, Encik Farid ingin membeli polisi sebanyak RM100,000 bagi insurans hayat, RM100,000 bagi insurans kemalangan, RM400,000 insurans penyakit kritikal dan RM500,000 bagi insurans perubatan dan kesihatan. So, kita kena kira lah. P, ini adalah premium lah. 4 markah ya. Hayat tambah kemalangan tambah penyakit kritikal tambah perubatan dan kesihatan. Okey, pengiraan dia macam mana? RM100,000 untuk insurans hayat. Nampak dekat jadual ni kita ada 16 sen bagi setiap RM100. So, RM100,000 ini kita kena bahagi RM100 darab 16 sen. Itu adalah untuk hayat. Seterusnya, untuk kita punya insurans kemalangan, RM100,000 juga. So, ini RM1.55 bagi setiap RM1,000. So, RM100,000 bahagi RM1,000 darab RM1.55. Begitu juga dengan penyakit kritikal. Dia beli RM400,000, yang dia nak RM400,000 bahagi 100 darab 13 sen. Dan seterusnya perubatan RM500,000 bahagi RM1,000 darab RM2.10. Tambahkan semua, kamu akan dapat 1885. Okey, untuk pemarkahannya di sini, sebenarnya yang ini sahaja. Okey, kalau kamu tunjukkan mana-mana 2 pengiraan, 2 markah. Okey, membuat penambahan setiap insurans tadi dengan betul, 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Misal kata kamu skip baris ini terus kepada jawapan, tak ada masalah sebab sini kamu letak tambah. So ada markah jugalah. So maksudnya kamu sini 2 plus 1. Yang ini 1. So 4 jugalah. 4 markah juga ya. Okay, situasi seterusnya. Zunita ingin membeli polisi sebanyak RM1 juta bagi insurans hayat dan menambah polisi penyakit kritikal serta polisi perubatan dan kesihatan. Syarikat insurans Permai menawarkan pelindungan sebanyak 50% daripada nilai muka untuk polisi penyakit kritikal dan pelindungan 60% daripada nilai muka untuk polisi perubatan dan kesihatan. 5 markah.
So, kita nak buat pengiraan untuk dia Zunita, ada hayat, penyakit kritikal dan perubatan dan kesihatan. Okey, untuk hayat RM1 juta. So, kita rujuk jadual ini, 1 juta bahagi 100 darab 16 sen. Okey, ini untuk hayat. Seterusnya 50% sahaja dia bagi 50%. So 50 per 100 darab nilai muka dia 1 juta bahagi yang ini adalah untuk penyakit kritikal. Okey, 100 bahagi 100 darab 13 sen. Okey, ini untuk penyakit kritikal. Seterusnya perubatan dia perlindungan 60%, sebab tu kita ada 60 per 100 darab 1 juta bahagi 1,000 darab RM2.10. Okay, setiap satu ini satu markah, satu markah, satu markah. Membuat penambahan setiap insurans tadi lagi satu markah. Okey, macam ni. Jawapan kamu 3,510 adalah satu markah. Okey. Ini adalah premium tahunan ya, tahunan. Dia minta tahunan kan? Okey, so ini setahun. Kalau dia minta yang bulanan, kamu kena buat bahagi 12. Okey? So, ini setahun punya. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk Nilam set 1 kertas 2 bahagian B. Cikgu harapkan video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Next time cikgu buat video bahagian C pula. Okey, bye. Assalamualaikum.